Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Selamat petang, selamat siang, sawadikam, namaste, sawadi, sasabai, anasayo, salam apa, dan terakhirnya saya terlebih dahulu mengambil kesempatan untuk memohon kebenaran di Pantai Kemayan ini kepada yang ada di sini, karena kami datang, saya datang ini untuk berucap mengatakan, untuk memberitahu kepada publik, kepada orang di sana tentang pengalaman saya daripada bulan Mac tahun 2012 sehingga sekarang bulan 7 2022. Jadi selama tempoh 10 tahun perjuangan saya di dalam bidang numismatic business. Jadi hari ini saya rasa video saya buat ini boleh dikongsi bersama dengan orang luar di sana, sama ada sahabat-sahabat, kawan-kawan saya dan pihak kerajaan sendiri, pihak swasta, khususnya kepada pihak PEN sendiri, termasuklah PEN yang memberi, PEN yang telah memberi kebenaran ataupun PEN yang berkuasa otonomi di mana-mana negara, khususnya di Asia Tenggara sendiri. Jadi hari ini saya mengadakan satu video memandangkan ramai sahabat-sahabat saya di depan saya hari ini untuk mendengar pengalaman saya, pengalaman yang amat berharga untuk saya sendiri dan kawan-kawan, yang mana saya tidak pernah dalam hidup dan saya tidak pernah jangka dalam cita-cita saya macam mana untuk menerjah ke seluruh muka bumi, khususnya dalam perniagaan domestik banking saya. Jadi apa yang saya nak tekan di sini, pengalaman saya rasa hak awal itu terlalu panjang. Saya bermula 2012 apabila saya dijemput oleh Renfrew Security Bank di Cyprus ke Nicosia. Saya pergi ke Nicosia Leftosa di Cyprus, ataupun kalau bahasa Indonesianya dipanggil sebagai Yunani, negara Yunani. Saya dijemput ke sana atas kapasiti saya telah memperoleh kelulusan PEN negara Malaysia untuk membawa masuk dana asing sebanyak 4.652 bilion yang bersyarat, iaitu 100 juta RM ataupun 28.3 USD per tranche. Jadi hasil daripada ini saya terpaksa pergi ke sana atas jemputan bersama isteri saya. Ketika itu isteri saya bernama Eng Siu Eng, yang kemudian yang ditukar nama apabila berlanjutan ditukar nama kepada Teh Nur Faizah Eng, dan sekarang dikenali sebagai Datin Teh Nur Faizah Eng, juga bersama anak saya, anak lelaki saya, iaitu anak ke-9 saya, Muhammad Syofan Adri bin Muhammad Zahid. Jadi saya di sepanjang di Cyprus, di sana saya disambut oleh Presiden PEN, Renfrew PEN sendiri, termasuk dengan Deputi Presiden iaitu Candang Koran, dengan pengurusi, dengan Presidennya Mr. Bume, yang saya tidak pernah jangka bahawa ketika itu saya setelah memberi taklimat tentang kelulusan yang saya ada, pihak Renfrew PEN sendiri telah memberi saya kredit lain ataupun kemudahan PEN facility sebanyak USD 10 bilion. Jadi hasil daripada itu saya bertanya kepada pihak Renfrew PEN
untuk pengetahuan saya di mana saya boleh mengambil backup ataupun peluang perniagaan ini di luar, bermakna memerlukan satu backup, dan diberitahu oleh pihak Revenue Bank bahawa panel kepada Revenue Bank adalah Standard Chartered Bank Jakarta. Saya atas keizinan Allah SWT mungkin memberi ruang kepada saya atas doa-doa kawan-kawan dan saya sendiri. Saya pergi ke Standard Chartered Jakarta, di mana pihak pengurus bank telah bersetuju untuk memberi kepada saya block fund ataupun bank block fund letter sebanyak 30% daripada 10 bilion. Hasil pada ini, bank tidak beri saya penuh. Dia bagi sebenarnya dia sepatut bagi 3 bilion. Tetapi oleh kerana saya ketika itu pengarahnya saya dan dating isteri saya, ketika itu nama Eng Siu Eng, telah tidak diberi jumlah sebanyak 3 bilion. Hanya diberi saya sebanyak 100 juta US dan isteri saya 100 juta US. Bermakna keseluruhannya saya mempunyai 200 juta US. Dan ketika itulah ramai trader-trader daripada Taiwan sendiri, iaitu daripada Setiausaha Agung Parti Kuomintang, berjumpa saya di Hong Kong untuk menjemput saya bagi menyertai trade program. Dan saya juga ditunangi oleh Cambodia trader daripada India, daripada Hong Kong sendiri. Dan terakhirnya saya mendapat 3 trader yang utama, iaitu New Zealand. Di New Zealand, UNDP Asia, United Nations Development Program Asia, yang dipengerusikan oleh Her Excellency Helen Clark, iaitu bekas Perdana Menteri New Zealand sendiri, dengan tawaran terbaik melalui GHL Management. Tawaran terbaik return mingguan sebanyak 47.5%. Jadi urusan ini saya mula dengan New Zealand. Lepas tu saya terus untuk trade program kedua saya dengan Dubai, melibatkan 7 kawan-kawan saya jemput, saya blok untuk saja 700 juta. Atas dasar saya masih ada lagi 3 bilion, tolak 200 juta, saya masih ada lagi 2.8 bilion. Jadi ramai kawan-kawan saya bawa pergi ke Hong Kong, di mana di Hong Kong melalui Dubai telah mengadakan trade program, dan Alhamdulillah. Begitu juga trader daripada Tokyo datang untuk mengambil blok fund saya yang mempegang minyak diesel di 2 juga berjaya, Mr. Chris. Dan daripada Dubai inilah saya bertolak ke UK di Standard Chartered juga berjaya. Cuma apa yang saya nak sebut hari ini, kejayaan saya yang awalnya adalah dengan New Zealand, dengan UNDP, ulangannya 47.5% seminggu. Saya ada 200 juta, saya ada lebih kurang 98 juta seminggu, kali 40 minggu, hampir 3.7 bilion. Kenapa duit ini yang masuk ke Malaysia tidak dimaklum kepada saya, sama ada dinotis melalui surat ataupun dihubungi melalui telefon. Sedangkan saya duduk di rumah saya hari ini sejak tahun 2006, begitu juga dengan nombor telefon saya sejak 20 tahun. Jadi saya tidak kecewa, kerana bagi saya apa yang saya dapat, apa yang saya mati, khususnya daripada Revenue Bank dengan 10 bilion, dengan bank Standard Chartered bagi blok fund 200 juta dan lain-lain, saya tidak kecewa dan saya tidak mengatakan yang mana-mana salah. Bagi saya ini ujian yang besar kepada saya. Walaupun untungnya berlipat ganda, tetapi walaupun saya tidak kata dinafikan, tetapi bagi saya terus sabar,
saya turut bekerja, saya berusaha, saya membaca buku, dan saya alhamdulillah, saya diam walaupun ada orang-orang bercerita duit saya di pihak otonomi negara dengan jumlah-jumlah tertentu, dan saya hampir duit untuk mengurus ini, duit saya sebanyak 1.2 juta, saya buat tak tahu. Tapi alhamdulillah 2015 saya dipanggil oleh Angel Ferdinand Marcos, anak pertama Presiden Ferdinand Marcos yang maknya Hungary, berbincang dengan saya setelah saya sampai hantar biodata saya untuk buat due diligence selama 6 bulan. Baru dia panggil saya. Dia panggil saya Look, dia panggil saya Mr. Awak. Look, Mr. Awak, this Geneva, I'm the Secretary General for the Geneva. Okey, sekarang I nak lantik you jadi Under Secretary Asset Recovery and Redemption kepada Geneva, iaitu Global Infrastructure Development International Finance Agency. You to be one in Asia and OIC, 57 negara Islam. You the Under Secretary. You collect all the bond, kita akan redeem satu masa. Tetapi saya ni apabila dapat pelantikan ini, saya sudah cuba bercakap dengan kawan-kawan di Asia, sambutannya amat baik. Dengan pertama sekali saya telah menerima satu wang lama yang bagi setengah orang menganggap wang ini sudah tidak laku. Ketika itu saya terima duit denomination 1 million dengan 100,000. Jadi saya ada 2 trilion duit tak laku tadi dikatakan tak laku. Saya redeem dengan US Capital Private Bank, di mana Excellency Ricky Natal telah bersetuju atas perkiraannya memberi satu pulangan yang amat besar kepada saya, merupakan deposit di US Capital Private Bank sebanyak 4 trilion dolar, 4 trilion euro. Jadi 4 trilion euro atas nama peribadi saya dipecah kepada 1 trilion atas TUI Capital berhak 3 trilion atas nama anak dan isteri saya. Habis di situ, apabila saya ada peluang begini, dalam ketiga itu 2016, dalam akhir-akhir 2016 keadaan negara ada kucak kacir dalam segi kedudukan keuangan negara, khususnya mata wang ringgit tiap-tiap hari jatuh. Jadi sehingga saya rasa macam sekarang lah, RM4.40 $1. Maka saya ni kadang-kadang ambil inisiatif, too good to be true. Saya mengemukakan satu kertas cadangan kepada pihak otonomi keuangan negara untuk membantu negara dalam keadaan ini. Ketika itu satu jawatan kuasa khas yang dilantik oleh Perdana Menteri Najib ketika itu, iaitu Tan Sri, iaitu Datuk Wahid Umar, mengepalai jawatan kuasa ini. Tetapi saya buat surat, dan surat saya dinafikan, dan saya menerima satu kemalangan jiwa yang amat besar apabila di portal otonomi keuangan negara mengatakan syarikat kami adalah scam alert. Jadi bagi orang tak faham, saya bukan scam, bukan scammer. Scam alert saja, pemerhatian dalam bentuk scam. Saya cuba fight, saya cuba dapat, sehingga saya buat pertemuan dengan pihak otonomi keuangan sendiri. Alasan terakhir dia setelah saya kalah dalam perbahasan ini, dikatakan ini adalah atas arahan orang atasan. Jadi saya diam begitu, dan saya masih bekerja. Saya tidak pernah tewas. Kecewa dalam diri saya tidak ada. Saya terus berusaha sehingga saya banyak dah mula ipon dah datang kepada saya kerana jawapan saya Under Secretary. Jadi Under Secretary ini saya banyak menerima pon. Saya di start mengumpul pon-pon saya.
Jadi pom-pom ini datangnya daripada seluruh di Asia, termasuk Indonesia dan yang banyaknya daripada Filipina. Saya juga dihantar daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Indonesia. Saya terfikir balik, kenapa aku dapat maka mungkin kita terbaca cerita-cerita yang kebangkitan Melayu. Mungkin saya ni mungkin mewakili tanah Melayu ataupun mewakili negeri negara Seri Malay Mahawangsa. Jadi saya terfikir kenapa? Jadi dalam pada itu saya dapat mengumpul pom-pom sehingga nilainya, kalau saya nak bercakap pasal nilai ni, saya rasa tak terfikir oleh akal biasa kalau berpendidikan akademik. Jadi yang saya tahu bahawa pendidikan akademik ini paling kuat, paling pengetahuan yang terlalu besar pun saya rasa hanya 1 triliun. Jadi saya tak logik. Tetapi saya terus bertanya dan berusaha bertanya, cek Google. Sampai last kali saya tengok ideologi pada saya adalah melibatkan 30,000 biji denomination yang dipanggil Meridian. Jadi hasil daripada pom-pom yang ada, saya dijemput oleh kawan-kawan untuk mengatakan bahawa tempat utama untuk redeem pom-pom ini adalah di Hong Kong, di Zurich dan di Miami. Kerana punca pom ini datang daripada Reno, Kentucky, Amerika. Jadi mulai daripada sinilah saya telah pergi ke Hong Kong, menemui dengan Ferrari Warehouse. Saya pergi lagi beberapa tempat di Filipina, warehouse di Filipina. Tetapi saya diberitahu bahawa warehouse yang first class di dunia adalah itu. Maka saya mengambil keputusan untuk pergi Zurich. Dan daripada itu pihak di Amerika, daripada Oklahoma, daripada Kentucky, daripada Florida telah memulai menghubungi saya. Jadi itulah saya dihubungi untuk seluruh dunia berkait dengan untuk menerima pom saya. Jadi setelah dijemput, ramai juga yang diterima berhubung dengan saya, tawaran-tawarannya yang saya rasa tak masuk akal. Apabila saya fikir tak masuk akal, contohnya pom saya yang berupa notes, iaitu Yellow Dragon Notes, dia panggil vegetarian. Vegetarian ni duit daripada China, duit Yellow Dragon Note ni 63 biji kosong denomination. Setelah dia kata dia nak beli 1 keping harga 1.5 triliun USD. Saya fikir balik, logik ke tidak? Lepas tu pom-pom lain, contohnya Golden Piper, sampai 15 triliun 1 pom. Saya ada dalam rumah saya 4 pom Golden Piper dan beberapa pom lain dengan Poloson, Obesona, dengan macam-macam pom, lebih kurang 55 kotak pom. Dan kalau nak cerita no Zimbabwe, sebab tu saya fikir setelah saya bicara dengan orang yang lebih faham bahawa sebenarnya saya buat dulu rekaan saya 2x2 18 adalah betul. Dengan 2x2 18 ni betul, dia kata 2x2 4 ni adalah artificial intelligence. Saya terfikir balik, adakah logik satu box yang boleh letak bawah ketiak dengan harga 15 triliun dolar bermakna 60 triliun Malaysia. Kalau kali dengan 4 biji ada lebih kurang 240 triliun. Adakah ini logik? Inilah sebenarnya saya nak pecah bahawa original intelligence, iaitu kecerdasan tulis, adalah sebenarnya. Tetapi dalam kecerdasan tulis yang ada, kita kena ada lagi kita dengan Allah SWT, iaitu virtual intelligence. Jadi dalam pada ini saya pun bertemulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam keluarga Malaysia, ni hao, manakem, sawadikap, sasaba, selamat siang, ana sayo, salam apu, namaste. Jadi saya diberi peluang hari ini untuk mengadakan satu video berkait dengan sejarah kehidupan saya sebelum saya duduk begini hari ini. Saya nama penuhnya Muhammad Zahri bin Agiawan, berasal daripada kampung Pulau Belanga, daerah Sering, Jajang Kota Baru. Dan saya pada awalnya tidak ada cita-cita untuk menjadi pasukan uniform. Tetapi Alhamdulillah saya dipilih dengan masa itu umur 18 tahun menyertai PI Professional History Inspector dan menjalani latihan 6 bulan. Tapi khidmat saya tidak lama. Saya berkhidmatnya hanya 12 tahun. Tapi ketika itu ramai orang kenal saya. Dia panggil Inspektor Zahri Al-Pubeli. Saya pun tak perasan. Rupa Al-Pubeli ni macam Saddam Hussein Al-Takriti. Mana asal daripada kampung Takrit. Rupanya Zahriawan ni asal daripada Pulau Belanga. Jadi Al-Pubeli. Al-Pubeli ni mungkin Al tu habis sempurna Arab. Jadi saya sebanyak khidmat, saya amat berterima kasih, berbangga dengan pasukan polis di Raja Malaysia yang saya sampai hari ini masih dekat di hati. Mungkin kerana sepanjang khidmat saya 12 tahun, saya bekerja dalam Special Branch di bahagian CECI, Counter Espionage Intelligence, untuk mencerdikkan, untuk membijaksanakan diri saya untuk berfikir di luar kotak ataupun membina kotak baru. Jadi orang intelijen ini mungkin saya duduk bahagian internasional, iaitu CECI, Counter Espionage, dan saya ilmu yang saya dapat daripada polis, khususnya Special Branch, saya pernah kata kepada kawan-kawan saya dalam Special Branch. Dalam Special Branch ni kata-kata dia, kata-kata mutiaranya, whatever you see and you listen, that's your job. Inverted comma is security. Apabila saya nak melibatkan di dalam bisnes, dalam perniagaan, saya jadikan whatever you see and you listen convert to the profit or convert to the money. Dan saya telah menemui kejayaan dan saya mengambil keputusan untuk berhenti berkhidmat dalam pasukan polis di Raja Malaysia pada 31 Disember 1988. Dan saya ketika itu saya dah ada basic berniaga. Saya membuat kilang kerusi batu ataupun garden law furniture, iaitu untuk buat kerusi-kerusi terazu. Dan saya mengasah kepada dia. Dan saya lihat benih perniagaan saya daripada sebelah ibu saya. Kerana ibu saya dikenali sebagai maknah nasi kerapu pertama di Kelantan. Jadi bibit-bibit ini seed of business sudah wujud dalam diri saya. Jadi saya tidak ada keperluan untuk pergi kursus perniagaan. Saya ada kelebihan di sini. Jadi saya menceburi perniagaan. Asasnya tingkat kampung, orang panggil masa itu jago kampung. Tapi saya rasa tak lengkap diri saya kalau tidak pergi ke peringkat nasional. Maka saya ambil keputusan pergi ke Kuala Lumpur. Dengan perniagaan saya di Kuala Lumpur, pertama saya menceburi diri dalam membekal tenaga pekerja. Kerana dasar negara, dasar perindustrian negara yang dibuat oleh Tun Mahathir, Perdana Menteri keempat kita itu, menekankan soal industri. Jadi kita atas dasar tenaga pekerja tak cukup, kita terpaksa mengimport pekerja-pekerja asing. Dan saya dikira pioneer dalam mengimport tenaga pekerja asing, khususnya Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, Indonesia masuk ke Malaysia. Dan daripada situ saya juga menempuhi satu lagi cubaan, kerana saya dikatakan
menyelundup pekerja asing. Dan sampai saingan saya yang berpangkat mengatakan saya telah ada dalam lokap. Jadi saya ambil keputusan, saya relax dengan pekerja asing dan saya bersumpah saya tidak mahu lagi buat pekerja asing kerana bagi saya perniagaan hamba abdi ini tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Lagipun sejarah Abraham Lincoln mati tertembak kerana perjuangannya untuk menghapuskan hamba abdi. Jadi saya terlibat kedua kerajaan negeri Kelantan kebetulan tahun 1990 ingin menjemput anak-anak Kelantan di luar daripada Kelantan balik Kelantan untuk membuat cadangan pelaburan pembangunan di Kelantan. Saya diberi peluang oleh kerajaan negeri Kelantan dan saya tabik ketika itu kepada pengarah UKM sendiri dan Menteri Besar sendiri Tuan Guru dan Ustaz Ali jemput saya present apa nak buat untuk Kelantan. Maka saya buat cadangan di Kuala Peruyuk sebab luas tanah lebih kurang 581 hektar bagi satu pembangunan Aftar City. Tetapi kerana saya ini adalah bukan orang hebat, bukan anak yang dilahirkan daripada sudut mas, maka masalah besarnya kewangan. Saya pergi bank ke bank, semua tidak boleh bagi wang, tidak boleh bagi modal, kerana dia melihat saya di bekas inspektor polis. Kalau saya di profesional, mungkin dia bagi. Tapi kena ingat, bekas pegawai polis itu, you can hire and you can fire. So, sekarang saya pun kecewa dalam pembangunan tanah. Mungkin doa tanah sendiri, supaya saya tidak merosakkan alam bumi, wallahualam. Maka saya berdiam sementara waktu sehinggalah saya pihak Angel Marcos Geneva melantik saya sebagai Under Secretary for the Asset Recovery and Redemption untuk mengumpul bom-bom di Asia ini bagi di-redeem di Hong Kong, di Zurich dan di Myanmar. Maka bom pemula datang kepada saya, di mana bom pertama saya yang berjumlah nilai dengan duit lama adalah sebesar 2 trilion, tetapi US Capital Private Bank bersetuju untuk memberi kepada saya atas perkiraan accountingnya dari segi interestnya bernilai 4 trilion. Maka TUI Capital sendiri, TUI Capital berarti mempunyai 3 trilion, sementara nama atas nama pribadi saya ada 1 triliun euro. Hasil pada ini bergeraklah mulut ke mulut dan saya satu masa buat cadangan kepada kerajaan Malaysia untuk membantu di atas kesusahan ekonomi yang nilai mata wang Malaysia hari-hari jatuh sehingga RM4.40 per dolar. Jadi saya buat cadangan saya dinafikan oleh jawatan kuasa khas yang mencadangkan kepada pihak negara supaya saya dibuat MLN. Jadi saya tahu saya percaya begini kerana dalam perjumpaan saya dengan peguam-peguam Jabatan Kewangan pihak Jabatan Perundangan pihak negara, dia mendedahkan bahawa terpaksa buat kerana arahan pihak atas. Saya akur, tapi Alhamdulillah Tuhan lebih menyayangi. Mungkin saya nak kata saya betul, dan orang Nabi juga. Saya cuba ke Hong Kong beberapa kali membina syarikat. Saya bina empire saya sebanyak ketika itu 33 negara yang menafikan untuk membunuh kerjaya perniagaan saya di PKN Antarabangsa. Tapi saya tidak kecewa. Saya terus sehingga terakhirnya pada 2017 bulan 11 saya mempunyai 133 company SPV yang di depannya nama TUI Capital, khususnya di 48 negara. Cita-cita saya untuk meneruskan di 179 negara, tetapi kerana halangan mengatakan scam alert, saya terhenti sekejap.
Dalam terhenti ini Alhamdulillah 17 negara di Asia saya merupakan penandatangani cek untuk PMP perdagangan. Jadi daripada sinilah dengan nama saya selalu buat video dan masuk dalam YouTube. Mungkin ada orang-orang yang tak senang dengan keadaan saya kerana saya bukan inspektor polis saja, cuma belajar pustakaan diploma. Jadi mungkin mereka akan jealous, tak puas hati dengan cara saya kerana saya pertama saya berfikir di luar kotak. Yang kedua, Jeneral Saleh pernah mengatakan saya ni membina kota baru. Dalam kedua-dua inilah yang menganggap saya adalah tubuk teru. Sebenarnya itu adalah truly true. Apabila you kerja tanpa penat, tanpa lelah, tanpa kecewa, tanpa gibah, kerja 24 halang 7 dan bekerja sepanjang kerja, sehingga saya sendiri pun sehingga hari ini saya telah menyiapkan 69 buku ekonomi untuk rujukan anak-anak saya, kawan-kawan saya, generasi akan datang. Dan saya akhir-akhir ini saya mengimplementkan satu konsep, satu sistem dan satu formula, iaitu ekonomi blue sky ticket initiative. Ini adalah semata-mata untuk kemakmuran bumi dan kesejahteraan manusia. Jadi dalam pada beginilah saya berfikir dengan orang rumah saya rasa saya perlu merantau ke Zurich. Apabila dijemput di Zurich, saya memilih Zurich kerana Zurich adalah pusat keuangan dunia di sebelah barat. Jadi saya bersama isteri saya dan Tenteh Nurfaizah bermula ke Zurich pada 1 Julai. Daripada 1 Julai ini sehingga 21 Disember sebanyak 9 kali berulang-alik ke Zurich. Saya membawa pon-pon saya ke sana, melibatkan pon saya, pon kotak dan pon Bitno di Malaysia yang amat besar. Jadi apa yang saya bawa di Zurich, total dalam SKR saya di Park Warehouse Zurich melibatkan RB International. Saya letakkan pon saya Zimbabwe Matterport Box, and then Sukopachili dan Zimbabwe note sebanyak 1840 note gold note berjumlah 1840 keping. Jadi lainnya saya sendiri tak tahu. Dan saya letak di TPM Britain, yang banyaknya TPM Britain iaitu Gold Red Dragon Note daripada China. Dan saya ada satu lagi ala Plaza, saya meletakkan Zimbabwe Pancitilian dan juga Golden Note. Jadi saya berbangga kerana sepanjang di Zurich pengalaman yang saya timba terlalu luas dan saya boleh membandingkan dengan kawan-kawan, bukan kerana saya nak ego, tetapi saya dah terlalu ke depan. Kenalah dengan tubuk-tubuk terus, kenalah dengan luar kota ataupun kota baru yang saya bina untuk mencipta kedudukan ekonomi berasaskan keuangan muka bumi. Jadi nilai sebanyak 19 SKR di Zurich ini total. Ketika itu yang ditawar 34 sen dolar satu sen. Saya mempunyai keupayaan di Zurich sebanyak 321 triliun dolar. Alhamdulillah, hari ke hari walaupun saya di Zurich, anak saya di Kuala Lumpur, Syarizal dengan Opan dan adik-beradiknya Wan Hafizi sekali menerima pon-pon yang dihantar ke rumah saya, yang nilai di rumah tu yang saya panggil private bonded security house yang direcognize oleh ICJ, yang nilainya terlalu besar, yang saya tidak perlu umum
kepada masyarakat di sini, kerana ini akan nampak bahawa apa yang saya cipta ini nanti saya mencipta ramai musuh daripada kawan. Tapi alhamdulillah saya juga dihubungi oleh pihak pembayar redeemer saya setakat ini 12, termasuk di Hong Kong monumen Nota European Trust sendiri, di Zurich sendiri Mr. Daniel, di Geneva Gropi, di Itali, Oklahoma, Florida, Vancouver, dan akhir-akhir ini daripada New Zealand sendiri, iaitu DOD James Campbell Stevenson. Jadi apa yang dengan kedudukan begini kuat, bukan saja tubuh-tubuh teruk, tetapi ini adalah teruk. Apa yang saya fikir hari ini, kalau dulu dan kawan-kawan saya belajar PhD pun, kalau ditanya denomination duit dunia paling tinggi pun cikgu yang mengajar hanya 1 trilion saja. Tetapi alhamdulillah saya dapat menembus sistem yang disembunyikan, sistem artificial intelligence ini. Saya dah pergi kepada original intelligence, dan akhir-akhir ini sebagai virtual intelligence saya boleh menyebut ada dengan saya, dan saya mengetahui dalam pengetahuan saya yang orang lain belum boleh sebut tapi tidak pegang benda tu. Dan saya alhamdulillah Tuhan telah membuka jiwa saya untuk mengetahui sebenar-benarnya, di mana saya dah peringkat kuat trilion, bukan trilion saja, pasal orang lain hanya trilion. Saya dah peringkat, saya mengetahui kuat trilion, quintillion, octillion, decillion, centillion, bicentillion, dan quinquillion. Jadi sehingga yang paling besar 30,000 biji kosong dipanggil merillion. Yang ada dalam tangan saya secara banyak, iaitu 603 biji kosong dipanggil bicentillion. Yang sekarang ini saya dipahami oleh pihak DOD, American Treasury, G20, sovereign buyer, one-to-one dengan dolar. Jadi kalau saya ada 603 biji kosong, kalau campur dengan centillion 303 biji kosong, bermakna saya nak sebut USD yang dipanggil sekarang ni USN, kerana Federal Reserve sudah hilang tarikh dan akan pupus diganti dengan American Treasury, mana yang bayarannya terlalu banyak. Dengan bayaran terlalu banyak, what is the demand? Sebab itulah saya cipta tahun 2012 Fandi and Fanda. Jadi saya dah ready awal-awal. Jadi alhamdulillah di 48 negara dengan 133 SPP, demand saya sudah menjadi 7.4 trilion dolar. Tapi lebihan wang ni masih banyak. Jadi maka saya susun era baru, saya berfikiran lagi luar kotak. Saya akan mewujudkan setiap negeri-negeri di dunia di bawah negara yang saya panggilnya adalah negeri berdaulat. Begitu juga di Malaysia 842 company saya panggilnya sebagai kawasan berdaulat. Hasil daripada trade program return esok, mana wang-wang ini akan diberi kepada manusia yang makin sehari makin susah, dan pihak elit global sendiri telah mencipta create the problem present resolution ini bagi saya telah kakak, kerana mereka bertuhankan kepada Azazil yang merosakkan manusia dengan meletakkan artificial intelligence kepada segala-galanya. Alhamdulillah saya dibuka fikiran hijab oleh Allah SWT, telah mencipta satu lagi intelligence saya, iaitu original intelligence, dan akhir-akhir ini saya panggil virtual intelligence, iaitu daripada kecerdasan buatan setukar kepada kecerdasan tulis, dan daripada kecerdasan tulis saya masuk unsur-unsur kecerdasan maya, kerana keperluan dunia hari ini iaitu
digitalisation of manusia. Jadi saya tengok Al-Ghazali telah tewas kerana pengakuannya untuk mengatakan dia Allah SWT sudah kalah. Kerana apa yang dibuat hari ini tidak berjaya. Bahkan mereka mencipta juga, create the problem, present the solution. Contohnya peperangan yang berlaku hari ini antara Rusia dengan Ukraine. Ini adalah semata-mata apabila negeri-negeri negara Ukraine, negara-negara Poland dan dengan cerita pula akan berlaku dunia ketiga. Inilah yang dicipta oleh Al-Ghazali untuk memusnahkan muka bumi, untuk mendapatkan demand daripada bayaran duit yang kita banyak juga pemegang pound di dunia yang mendapat buat dalam masa terdekat untuk kepentingan mereka. Jadi saya nak sambung kepada yang tadi. Apabila rancangan saya akan mencari demand kepada fund yang ada, saya wujudkan 3,214 syarikat-syarikat di negeri-negeri berdaulat di bawah 125 negara di bawah United Nations. Negara-negara ini akan dibekal demandnya sebanyak 1 juta US satu negara. Bermakna keseluruhannya melibatkan USD 321.4 bilion bagi trade program. Jadi setiap tahun negara berkenaan akan memperoleh 3.2 bilion. Jadi apa yang saya nak cakap di sini, dengan kedudukan begini, apabila tiap negeri berdaulat 3,214, otomatik akan dijemput sebagai ahli Global United yang dijangka akan mengkosmetikkan pertumbuhan pasar besar satu yang rata-ratanya telah kata. Mereka mewujudkan WEF, World Economic Forum juga kata. Jadi kami baru-baru ini membuat visi dan video telah melaksanakan satu kita kosmetikkan melalui EES, iaitu ekonomi, iaitu Earth Economic Solution. Jadi dalam mengemaskan kosmetik ini, saya juga telah menyiapkan satu konsep baru, iaitu kedai beg. Dalam kedai beg ini, seperti saya sebut, daripada negatif kepada positif, iaitu Global Economization, Development Exchange, Business Enhance. Jadi hari ini merupakan satu katalis kepada Global United yang akan menguasai dunia, dan dijangka ketika inilah akan berlakunya kebangkitan bangsa Melayu yang dihilangkan daripada Bani Nabi Ibrahim untuk mengiyakan apa yang Rasulullah SWT kata, bahawa di akhir zaman adalah pemerintahnya dari negara penghujung benua. InsyaAllah dengan semangat yang ada pada saya hari ini, walaupun saya dalam keadaan tak sihat, tetapi mentally saya, physically-nya walaupun tak boleh jalan, insyaAllah masih Alhamdulillah. Jadi apa yang saya nak cerita, dengan adanya peluang begini yang diberikan oleh Allah SWT, saya nak menyeru kepada rakan-rakan saya, khususnya rakan perniagaan, rakan-rakan awam, rakan swasta, rakan kampung, dan juga termasuk rakan-rakan bekas pegawai kanan polis, bekas pegawai kanan tentera. Bersamalah kita membina satu bangsa baru dunia di bawah satu payung, iaitu Global United, yang seluruh muka bumi